أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah ya Rafi'ur Rahman ya Rahim, kami merafakkan kesyukuran kepadamu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program orientasi pelajar-pelajar prasekolah dan transisi tahun 1 sesi 2021 pada hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini ya Allah, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun co-curriculum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan maklumat yang diberikan mengenai dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah kami pelajar-pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran kami. Sesungguhnya ya Allah, menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Janganlah Engkau jadikan pelajar kami ya Allah yang hanya berpuas hati dengan apa yang kami perolehi dalam peperiksaan yang lalu. Ya Munzilal Rahmah, Ya Munzilal Barakah, wa Ya Kashifal Gham. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah kami dengan kesihatan. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan maqsuma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang dihormati Encik Hattar bin Mahmar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Siti Zanariah binti Husin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Hajah Nora Syikin binti Haji Husin, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Muhammad Amin bin Awaluddin, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, Puan Zaina binti Muhammad Yusof, Guru Bimbingan dan Kaunseling, barisan guru-guru, barisan ibu bapa, penjaga serta anak-anak didik yang cikgu kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, serta salam mendidik daripada hati dengan penuh integriti. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian orientasi tahun prasekolah dan transisi tahun 1, kedatangan tahun baru serta sesi permulaan persekolahan tahun 2021 dalam norma baru. Pertamanya, marilah kita sama-sama berdoa semoga tuan-tuan, puan-puan, anak-anak dan seluruh warga berada dalam keadaan sihat, di samping terus menjaga kesihatan serta sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan agar terputusnya rangkaian COVID-19 yang sedang melanda khususnya di negara kita. Di samping itu, marilah kita berdoa agar keadaan kembali seperti sedia kala. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak sekalian, sempena pembukaan sesi persekolahan 2021 ini, pihak sekolah ingin menyampaikan beberapa pesanan kepada tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang sedang memulakan sesi pembelajaran di rumah iaitu PDPR, sehingga pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mengumumkan sesi pembelajaran bersemuka boleh diadakan semula. Seperti tahun 2020, apabila kerajaan mengumumkan PKP, bermakna tiada pembelajaran bersemuka dijalankan di sekolah, tetapi anak-anak masih belajar di rumah dengan menggunakan pelbagai medium pembelajaran seperti komputer, telefon mudah alih dan modul yang dibekalkan. Pada kesempatan ini, pihak sekolah ingin memaklumkan kepada ibu bapa dan anak-anak tentang kekangan yang dihadapi oleh para guru semasa proses pembelajaran berlaku di rumah. Hasil survei unit ICT sekolah mendapati tidak ramai
anak-anak memiliki kemudahan peranti sendiri seperti komputer dan telefon mudah alih, iaitu sekitar 30% sahaja yang dapat membantu anak-anak belajar dengan memiliki peranti sendiri. Walaupun kebanyakan rumah mempunyai telefon, tetapi telefon tersebut bukan milik anak, malah milik ibu bapa yang dibawa bersama ke tempat kerja. Jadi, anak-anak hanya berpeluang menggunakan peranti tersebut selepas ibu bapa mereka kembali daripada rumah, dan ada kalanya pula berebut-rebut dengan anak-anak yang lain. Selain itu, ditambah pula masalah capaian internet yang kurang laju dan data yang tidak mencukupi. Oleh hal yang demikian, pembelajaran secara online tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana kengkangan tersebut. Memandangkan situasi ini, pihak sekolah telah membuat pilihan kedua, iaitu menggunakan perkhidmatan Telegram, WhatsApp, televisyen pendidikan serta penyediaan modul yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemahiran yang perlu anak-anak kuasai. Harus diingat, ada sebahagian daripada ibu bapa sememangnya mengharapkan kaedah bersemuka dalam talian dapat dijalankan sepenuhnya. Tetapi tidaklah semudah yang diperkatakan kerana anak-anak ini masih kecil dan tidak mencapai objektif jika yang masuk hanya 6 ke 10 orang sahaja yang respon pada sesuatu sesi pembelajaran online. Anak-anak yang bersiaran pula kebanyakannya tidak memberi tumpuan sepenuhnya seperti anak-anak remaja dan orang dewasa yang belajar secara atas talian. Tambahan pula, peranti kepunyaan ibu bapa tidak dapat digunakan pada masa tersebut. Sehubungan itu, pihak sekolah mengharapkan pilihan kedua ini dengan menyediakan modul dalam Telegram dan WhatsApp dapat mengatasi masalah dengan cara ibu bapa membantu pihak sekolah membimbing anak-anak menyiapkan tugasan yang diberi. Bahan dalam Telegram dan WhatsApp ini boleh diakses pada bila-bila masa dan berulang-ulang kali sehingga anak-anak faham. Tetapi, jika masih tidak faham, bolehlah menghubungi guru mata pelajaran tersebut. Tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak sekalian, sebenarnya tiada menjadi paksaan untuk anak-anak menyiapkan tugasan yang diberi pada ketika selepas sahaja sesi online itu berlangsung. Malah, pihak sekolah telah memberi peluang dalam masa seminggu untuk anak-anak menyiapkan tugasan tersebut. Sebagai contoh, pihak sekolah telah mengedarkan modul pertama pada 21 Januari 2021 dan dikendaki menghantar modul pertama pada hari Sabtu dan Ahad, iaitu 30 dan 31 Januari 2021 dengan mengambil pula modul kedua. Modul kedua perlu dihantar ke sekolah pada hari Sabtu dan Ahad, iaitu 6 dan 7 Februari 2021. Jika PKP ini diteruskan lagi, pihak sekolah akan mengedar pula modul ketiga dan memulangkan modul pertama yang telah disemak oleh guru. Proses ini akan terus berjalan sehingga murid dibenarkan belajar bersemuka di sekolah. Perlu diingat bahawa bahan di modul adalah sama dengan bahan yang diajar secara online. Bagi anak-anak dalam tahun 1, mulai 20 Januari, iaitu selama 8 hari, anak-anak ini akan melalui sesi orientasi, iaitu fasa penyesuaian. Sepanjang fasa ini, anak-anak akan menggunakan modul orientasi yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya, anak-anak akan melalui fasa kesediaan sehinggalah 26 Mac 2021. Pada fasa ini, anak mula didedahkan dengan modul PDP yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan tema dan subtema tertentu. Oleh itu, pihak sekolah telah membuat keputusan bahawa anak-anak tahun 1 akan menerima buku teks mulai akhir bulan Mac. Kerana mulai bulan April, barulah anak-anak mempelajari kemahiran-kemahiran bagi mata pelajaran tahun 1 sepenuhnya. Buat pengetahuan ibu bapa tahun 1, sepanjang fasa penyesuaian dan kesediaan, masa yang diperuntukkan untuk anak bersemuka secara online ialah 1 jam. Selebihnya adalah masa untuk menyiapkan modul yang diberi. Oleh itu, anak-anak diharapkan dapat mengambil bahagian semasa sesi online dijalankan supaya modul yang dibekalkan dapat dijawab dengan baik. Bagi anak-anak tahun 2 sehinggalah tahun 6, buku teks telah pun diedarkan dan ini diharapkan dapat membantu anak-anak menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru.
Besarlah harapan saya agar kita sama-sama memahami situasi yang sedang melanda alam persekolahan anak-anak sekarang ini sehinggalah keadaan kembali stabil. Selepas ini, anak-anak prasekolah dan tahun 1 diberi sesi berkenalan dengan barisan pentadbir, guru kelas dan guru mata pelajaran masing-masing. Saya akhiri ucapan saya dengan menasihatkan anak-anak supaya sentiasa membasuh tangan, pakai mask semasa keluar rumah dan jangan berada di tempat yang sesak. Sentiasalah jaga diri dan kesihatan, ya. Kita jaga kita. Semoga anak-anak dapat kembali semula ke sekolah bagi meneruskan sesi persekolahan bagi tahun 2021 ini dalam keadaan yang sihat dan baik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya melancarkan majlis orientasi prasekolah dan transisi tahun 1 bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Taklimat prasekolah pada tahun ini diadakan secara atas talian dan berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini. Diharapkan ibu bapa akan memperolehi input serta maklumat-maklumat penting yang berkaitan sesi persekolahan tahun ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid yang telah berjaya terpilih sebagai murid prasekolah dan prasekolah pendidikan khas Sekolah Kebangsaan Datuk Naning tahun 2021. Selamat datang diucapkan. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, di SK Datuk Naning ada 3 buah prasekolah iaitu 2 aliran biasa dan 1 aliran pendidikan khas iaitu untuk kanak-kanak istimewa. Kapasiti maksimum dalam setiap kelas prasekolah sebanyak 25 orang murid dengan seorang guru serta seorang pembantu. Kelas prasekolah pendidikan khas maksimum muridnya seramai 7 orang. Jika kita lihat pada carta ini, semua kelas prasekolah merupakan satu unit di bawah pentadbiran sekolah yang diketuai oleh guru besar. Jadi, semua pentadbir akan turut terlibat dalam semua perkara, keputusan atau sebarang urusan yang berkaitan dengan peroperasian prasekolah. Oleh itu, semua murid prasekolah juga tidak terkecuali daripada sebarang aktiviti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Baiklah, sekarang mari kita berkenalan dengan semua guru dan pembantu di prasekolah SK Datuk Naning pada tahun ini. Di prasekolah Cemerlang, kita ada Cikgu Azila dan pembantunya Puan Nur Faizah. Di Pragemilang, Cikgu Wan Saira dan pembantunya Puan Alina. Di Praterbilang, Cikgu Nur Saliza dan Puan Siti Nurul Jannah. Baiklah, taklimat akan diteruskan dengan menerangkan berkenaan dengan kurikulum prasekolah, KSPK dan peraturan pengurusan prasekolah. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK, di mana kurikulum yang digunakan di prasekolah KPM ialah kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Di dalam kurikulum ini terdapat 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi. Peruntukan waktu KSPK di prasekolah sehari selama 4 jam. Seterusnya, pentaksiran prasekolah. Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut. Pemerhatian berterusan, penilaian hasil kerja. Manakala kaedah berikut tidak digunakan dalam pendidikan awal kanak-kanak, iaitu ujian atau peperiksaan formal. Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Data yang dikumpul perlu dianalisis supaya inference atau kesimpulan yang dibuat adalah sah. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Contoh rekod adalah seperti berikut: senarai semak, skala kadar,
rekod anekdot, rekod berterusan dan portfolio. Seterusnya, saya akan terangkan sedikit berkenaan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Strategi dan pelaksanaan PDPR di prasekolah. Yang pertama, sehari 1 jam sehari, di mana kami telah memilih waktu pukul 10 hingga 11 pagi. Gunakan aplikasi atas talian, iaitu Telegram atau WhatsApp. Luar talian, tugasan atau modul atau lembaran. Bahan ringkas yang mudah diperolehi. Kemudian perlu menggunakan peranti seperti komputer riba, telefon pintar atau tablet yang menggunakan akses internet. Semua tugasan akan dimaklumkan dalam grup WhatsApp atau Telegram kelas masing-masing. Seterusnya, saya masuk kepada peraturan dan pengurusan prasekolah. Pertama, waktu persekolahan 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kedua, kelas akan dibuka pada pukul 7.15 pagi. Ketiga, murid akan diberi sarapan pada pukul 7.30 pagi hingga 7.45 pagi. Keempat, hari Isnin dan Jumaat semua murid digalakkan datang awal untuk perhimpunan sekolah, iaitu pada 7.15 pagi dan bacaan surah Yasin pada hari Jumaat. Kelima, kita lihat kepada garis panduan pakaian prasekolah KPM. Isnin hingga Jumaat, baju t-shirt putih berkola, seluar tracksuit biru gelap, berstokin putih atau hitam, dan kasut sekolah putih atau hitam yang lengkap. Di sini ada panduan pakaian murid prasekolah KPM. Yang keenam, murid boleh memakai kasut sekolah berwarna putih ataupun hitam. Ketujuh, kekemasan rambut murid di prasekolah sama seperti murid di aliran perdana. Kehadiran murid prasekolah direkod setiap hari. Ini bermakna jika murid mengalami masalah kesihatan dan tidak hadir ke sekolah pada hari-hari tertentu, ibu bapa wajib memaklumkan kepada guru kelas. Kesembilan, apa yang perlu dibawa ke sekolah? Beg sekolah, pakaian salin, sepasang, alat tulis, pensel pemadam, pensel warna dan pembaris. Pastikan murid tidak membawa barang ini ke sekolah, iaitu gunting, gam dan permainan. Ke-10, waktu balik prasekolah 12 tengah hari, mohon ibu bapa jangan lewat mengambil anak masing-masing. Jika ada hal kecemasan, mohon maklumkan kepada guru atau PPM. Ke-11, nombor telefon ibu bapa perlu diberikan kepada guru. Jika menukar nombor, segera maklumkan kepada guru. Ke-12, ibu bapa diminta menulis nama anak pada setiap barang keperluan seperti alat tulis, kasut sekolah dan stokin. Dan yang ke-13, semua murid tidak dibenarkan memakai barangan kemas atau aksesori hiasan diri seperti rantai, cincin dan lain-lain. Seterusnya, kita lihat perancangan aktiviti prasekolah tahun 2021. Pertama, orientasi prasekolah. Pada tahun ini, kita tidak dapat menjalankan orientasi prasekolah secara bersemuka disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ketika ini, tetapi dilaksanakan secara atas talian. Kedua, sukanika prasekolah. Ketiga, lawatan sambil belajar. Keempat, aktiviti kebun kecil secilik. Kelima, program bijak prasekolah. Keenam, majlis hari raya. Ketujuh, majlis hari jadi murid. 8, convocation prasekolah. Ke-9, hari kanak-kanak. Itu sahaja taklimat daripada saya sebagai penyelaras prasekolah SK Datuk Laning tahun 2021. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Guru Besar SK Datuk Laning Puan Hajah Samsinah binti Haji Jamil. Seterusnya GPK Kurikulum Encik Hatta bin Mahmah, GPK HEM Puan Siti Zanaria binti Husin, GPK Core Kurikulum Puan Hajah Nur Rashikin binti Haji Husin, GPK Pendidikan Khas Muhammad Amin bin Awaluddin. Yang dihormati barisan guru-guru Sekolah Kebangsaan Datuk Laning dan dikasihi anak-anak didik sekalian.
khususnya murid-murid tahun 1 sesi 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Anisah binti Abdul adalah selaku penyelaras tahun 1 dan juga transisi tahun 1 untuk 2021. Di sini saya ingin terangkan mengenai program transisi yang akan kita jalankan. Program transisi merupakan satu program yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Program transisi pada tahun ini diorganisasikan dalam 3 fasa, iaitu fasa persediaan bermula daripada 11 hingga 19 Januari 2021. Fasa yang kedua ialah fasa penyesuaian yang bermula daripada 20 hingga 29 Januari yang kita menggunakan modul orientasi. Dan fasa yang ketiga ialah fasa kesediaan bermula daripada 1 Februari hingga 26 Mac tahun 2021, di mana dalam fasa ini ialah menggunakan modul PNP yang menggunakan tema dan subtema yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini melibatkan 3 kelas tahun 1 di mana bilangan muridnya seramai 75 orang. Program ini diharapkan dapat membantu murid-murid dari pelbagai latar belakang, pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosio-emosi untuk memulakan proses pembelajaran di tahun 1. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Guru Besar dan barisan pentadbir kerana memberi sokongan dan kerjasama dalam melaksanakan program transisi ini. Tak lupa juga penghargaan yang tidak terhingga kepada rakan-rakan seperjuangan guru-guru tahun 1 dalam melaksanakan dan menjayakan program transisi tahun 1 2020 dengan ucapan syukran jazilan. Dan diakhiri sekali, seandainya ada kesilapan atau terkasar bahasa, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam 1 SKDN. Saya Hatta bin Mahmah, Guru Penekanan Pentadbiran SK Datuk Nanning. Selamat datang kepada semua murid prasekolah dan tahun 1 2021. Selamat kembali ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zanariah binti Husin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Datuk Nanning, ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menempuh alam persekolahan di Sekolah Kebangsaan Datuk Nanning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Syikib binti Haji Husin, Guru Penolong Kanan SK Datuk Nanning, ingin mengucapkan selamat datang kepada murid-murid prasekolah dan juga murid-murid tahun 1 2021. Sesi persekolahan tanpa bersuah muka ini merupakan norma baru di tahun 2021 sebagai langkah pencegahan COVID-19. Moga dengan cara ini, anak prasekolah dan murid-murid tahun 1 terus maju dalam sesi persekolahan. #murid baru, tahun baru, cara baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Amin bin Awaldin, Guru Penekanan Pendidikan Khas, mengalukan kehadiran murid prasekolah dan tahun 1 ke SK Datuk Nanning. Semoga dapat belajar di dalam norma baru 2021.
single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Majulah wahai rakan, janganlah ketinggalan. Taatlah ibu, bapa dan guru, Tuhan kan merestui. Bersama bersatu hati, kita rakyat Malaysia, menimba ilmu, jayakan diri, kebanggaan negara. SK Datuk Naning, SK Datuk Naning, SK Datuk Naning, digaulah gedung ilmu, usaha punca jaya, itulah moto kami. Jadi amalan setiap masa, teguh di sanubari. Come on, my dear friends,